So welcome to Podcast Tinker, di mana anda sedang menyaksikan podcast yang episod ni paling cemas. Luar biasa di awal ini. Kami juga bukan berada di tempat yang selalunya kami Betul, berada. betul. Tempat ini adalah tempat orang kata bukan orang kebanyakan yang boleh masuk suka hati. Uish. Kita berpeluang juga. Juga, Kita banyak yes. peluang pada hari ini. Kita dapat peluang naik ke tempat yang orang kata bos-bos sahaja naik. Dan orang yang kita akan interview juga seorang yang sangat disegani. Betul. Jadi it's like a rezeki for us juga. Dapat sebab kita orang previously kita orang macam dapat interview ataupun buat podcast dengan all people from macam all walks of life, tapi this time around kita dapat macam very special. Kita dapat yang VIP. So jadi kita bersama dengan Datuk Seri Nazir Razak. Welcome to our podcast, Datuk. Terima kasih banyak-banyak sebab orang kata sudi datang ke podcast kami dan berkongsi. Terima kasih. Jangan segan. Kita santai je. Sebab saya pun ada tengoklah beberapa interview Datuk Seri. Datuk Seri kata saya tidak hidup dengan first impression or second impression. Tapi kami pun sebenarnya tak pernah jumpa Datuk Seri. Jadi kami pun agak segan jugalah. Betul. Kita orang segan bila bila kami dapat assignment ni, kita orang macam ni. So yes, okay. Jadi sebenarnya kita menerima kedatangan Datuk Seri pada hari ini bukan saja-saja sebenarnya. Bukan datang kosong lah. Jadinya sebabnya kita nak berkisahkan tentang buku yang ditulis oleh Datuk Seri. Sebab katanya buku yang ini tajuknya adalah Di Sebalik Nama. Sebenarnya edisi bahasa Inggeris dah keluar pada tahun lepas, betul? Ya. Yang bertajuk What's in the Name. Jadi pada tahun ini sudah keluar versi bahasa Melayu, iaitu Di Sebalik Nama, yang mana Haikal cari tak jumpa. Saya tak jumpa? Bukan tak jumpa lah. Saya duduk kat area Bangi. Saya pergi kedai-kedai buku kecil. Saya memang nak cari sebab saya tengok sinopsis, baca betul macam ni menarik ni. Bukan selalu kita dapat cerita-cerita yang macam ni. Jadi saya tak jumpa. Memang I kena ajar you lah macam mana nak beli buku online. Saya Datuk Seri sampai tanya publisher, buku kat mana nak beli? Macam tu. Tapi tanya juga Datuk Seri, bila nama Datuk Seri Nazir Razak, nama yang orang kata kalau sebut nama sahaja kenal. Betul. It's a very prominent name dekat dalam ni. Tapi ramai orang nak tahu bila baru-baru ni selepas Datuk Seri dah bersara daripada CIMB Group, kemudian orang kata dah pergi ke on ground, kan, berjumpa dengan orang biasa, sampai pergi clubhouse lagi. Saya sempat join Datuk Seri pergi clubhouse, kan. Nak tanya macam mana Datuk Seri membesar sebagai seorang anak Perdana Menteri. Betul. Masa kita kecil masa dulu tak berapa fikirlah. Okey. Saya tulis dalam buku tu pun Seri Taman, rumah kediaman Perdana Menteri dulu, macam satu big playhouse sajalah. Tempat kita main ramai orang. Seri Taman tu masa tu ramai orang duduk situ. Ada keluarga kita. Kemudian ada pihak polis dalam 20-30 orang jaga compound tu. Lepas tu ada tukang masak, yang lain-lain. Jadi ramailah. Kira dalam 50-60 orang duduk satu macam kampung lah. Kampung Seri Taman. Jadi itu je lah saya ingat. Dan masa pergi sekolah dulu, baru pergi sekolah St. John dulu, barulah nampak saya lain sikit. Yang pertama orang tengok saya ada bodyguard. Saya pun saya seorang je ada bodyguard. Masa tu darjah 1. Darjah 1. Kenapa saya kena ada bodyguard, orang lain tak ada bodyguard? Kemudian perangai cikgu. Banyak cikgu kata nak berkenalan. So masa orang budak-budak lain dapat pergi recess, saya kena duduk belakang berkenal dengan cikgu. Itu pun pelik juga. Okey. Jadi banyaklah ciri-ciri macam tu. Ke sebab macam Datuk Seri tak boleh pergi recess dengan bukan tiap hari lah, kadang-kadang. Tapi pelik juga kalau cikgu bagi extra attention kan. Ada interview pula masa recess. Tu saya ingat ada satu hari tu mak saya terlupa nak ambil saya, hantar kereta nak ambil saya. Jadi hari tu saya terpaksa jalan kaki balik daripada Bukit Nenas ke Seri Taman.
jauh lah, dekat 1 jam jalan. 1 jam jalan? Kita budak kecil lagi. Okey. Dan masa tu ada budak seorang, dia kata dia tak ada apa lagi nak buat. Jadi dia nak ikut saya. Dia dari Kampung Baru. Dia kebetulan Kebetulan. okey. Ayub Majid, saya ingat lagi nama dia. Dia ikut saya. Bila nak sampai di taman tu, saya tengok muka dia. Dia terkejut tengok rumah besar. Oh. Saya fikir, iyalah. Itu mulalah kesedaran saya dan hidup saya ni agak lain lah. Tapi kita budak-budak. Kita budak-budak. Tapi and kita kira SOP keluarga arwah saya, apabila kita sampai ke umur 13 tahun, kita dihantar ke boarding school luar negeri. Dia tak suka kalau kita tinggal di KL ni, di Malaysia, pergi sekolah orang tengoklah anak dan menteri dan lain-lain. Jadi kita 13 tahun pergi boarding school. Bila sampai boarding school tu, orang semua tak kisahlah. Saya pergi boarding school di UK. Dalam rumah saya, boarding house saya, ada 60 budak, 59 orang putih, saya seorang. Bukan dari England. Jadi itu panjanglah cerita masa tu kan. Kita kena bully lah dan lain-lain masa tu kan. Ini dalam tahun 80-an. Mana ada culture lain. Mana ada kempen-kempen anti-racism semua situ. Masa semua. Jadi kira kontras lah. Balik Malaysia, anak bekas Perdana Menteri, duduk dekat London, kita seorang foreigner di dalam sekolah. Tapi bila Datuk Seri dah melalui zaman di sekolah rendah dengan orang kata orang kenal, kemudian di luar negara orang tak kenal. Jadi Datuk Seri ada tak merasai macam beginilah perasaannya orang biasa ketika berada di boarding school? Yalah kan bila kita dah selalu orang kenal, kita ada rasa macam rasa macam agak selesa. Tapi bila kita berada di luar kepompong kita can be ourselves. Yes. Lebih sukalah. Kan. Orang tak tahu kita siapa. Orang tengok kita pun, dia orang kenal kita untuk diri sendiri kan. Bukanlah kita anak siapa ke, kaya ke tak kaya ke. Itu you baca ada cakap dulu yang I tak dapat bagi orang first impression dekat Malaysia ni. I cuma boleh, dia orang dah tengok I aja, dia kata ini anak Tun Razak, adik Datuk Seri Najib, banker apa dia kan. Dan bila kita jumpa baru kita kena bagi impression yang betul. Second impression tu insya-Allah yang betul. Jadinya macam mana Datuk Seri Nazir Razak dan Datuk Seri sendiri? Maksudnya macam how would you like macam to differentiate mana seperti mana orang kenal dan mana you punya sendiri punya persona macam tu? What makes macam bagi you macam you would prefer people to know you as macam mana? As I really am lah. Maksudnya seorang yang easy going macam tu lah. Easy going. Habis interview ni you cerita lah. Nanti you cerita lah. Your second impression. Yes. Okay. So far so good lah. So far so good. Datuk Seri, bila Datuk Seri dah belajar di sana dan juga melanjutkan pelajaran di sana juga, macam mana perasaannya bila berada di sana, bila kita dah habis belajar, bila kita masuk universiti, ada tak macam contohnya di rumah kita di kampung halaman kita di Malaysia, abang saya politician, bapa saya juga seorang Perdana Menteri. Masa nak sambung belajar tu, Datuk Seri ada tak macam aku nak ambil ni lah, aku nak ambil ni kena ikut macam my father. Ke Datuk Seri cakap apa yang saya minat lah. Tentu kita punya environment buat kita fikir tentang subjek-subjek yang kira relevant to the family lah. Jadi masa tu pun saya pilih subjek pun politik dan ekonomi. Yes. Tak lagi dari politik lah. Tapi bukanlah cita-cita nak jadi politician. Cuma dari segi subject of interest lah. Maksudnya Datuk nak master feel itulah maksudnya. Not necessarily you want to be a politician, tapi you nak master the feel lah. Kadang-kadang I fikir kalau you belajar politik ni, kurang you nak jadi politician.
Betul juga mungkin juga. Kenapa kan? Saya tak tahu. Kenapa kadang-kadang bila kita belajar politik kita macam tak boleh taklah. Sebab you belajar pasal sejarah lah. Sejarah politik dan sejarah politician lain. Faham. There's evil and also good. And you know, you tengok dia orang punya sejarah hidup dia orang, adakah you nak hidup seperti itu? Faham. Sebab sejarah kan mesti ada nampak macam pattern macam tu kan. Sebab rasanya every politician tak kisah di Malaysia ataupun di luar negara, kadang-kadang ada satu titik hitam yang membuatkan mereka nampak macam villain. Walaupun sebenarnya intention itu adalah intention yang paling sebenar sekali yang patut dibuat pada ketika itu. Semua politician macam tu? Semua akan merasai satu titik hitam, tapi hitam tu tak personal lah. Tapi itulah mungkinlah itu yang Datuk Seri katakan. Tapi bila berada di sana di London, macam mana perasaan di London ketika itu? Apa aktiviti yang Datuk Seri selalu lakukan? Saya tengok macam minat Chelsea kan. Adakah Datuk Seri setiap minggu pergi tengok bola ke? Taklah. Masa student dulu saya di universiti di luar London. Okay. Memang keluarga tak bagi duduk kat London. London ni banyak distraction. Jadi saya duduk dekat bandar, mula dekat bandar Bristol. Bristol, yes. Kemudian dekat Cambridge pun jauh dari London. Tak adalah. Situ saya suka kawan-kawan dari kaum-kaum lain. Jadi kita ada gang Malaysia Singapore dan juga geng orang putih dan bangsa-bangsa lain. Saya suka kepelbagaian lah masa tu, belajar culture orang lain dan sebagainya. Datuk Seri sebenarnya seorang yang observant lah. Datuk Seri macam melimah hati, karakteristik. Sebab kalau tengok daripada gaya body language Datuk Seri pun, Datuk Seri seorang yang observant. Okey, itu bercakap tentang macam growing up and then belajar dekat luar dan sebagainya. Okey, macam siapa lah kan Datuk. Kalau kita macam siapa kan, kalau kita tahu, kita kenal someone yang orang kata macam VVIP ke, VIP ke, ataupun anak-anak menteri ke contohnya kan. Kalau kita tengok, kita boleh tengok macam daripada kaca TV ataupun dah sekarang macam social media lah kan. Tapi macam zaman-zaman Datuk Seri dulu macam hanya ada TV, surat khabar macam tu kan. Macam kalau kita tengok kan, macam dia anak-anak orang yang kenamaan ni mesti akan macam prim and proper macam tu. Ya ke? Yang kita tengok lah, maksudnya yang orang biasa macam saya lah tengok. Orang macam stereotyping tu. lah. Orang stereotype lah. Maksudnya macam kalau in real life, macam dalam circle-circle lah tu Seri sendiri, adakah memang betul prim and proper ataupun macam apa? Contohnya macam Datuk Seri, apa yang Datuk Seri pernah tak macam keluar daripada image tu? Of course, bila kita dekat UK, orang tak kenal. Buat seperti yang kita nak lah. Tapi saya pun tu dia dalam buku tu. Dari kecil dulu arwah selalu cakap jaga nama baik keluarga. Jadi fikiran dia kalau kita nak jadi pemimpin atau keluarga orang yang memimpin ni, kita kena jaga nama baik. Kita kena fikir macam mana orang tengok kita dan kita patut perangai kita tu. Kita kena selalu tahu yang orang selalu lihat kita. Masa saya membesar pun dekat rumah Seri Taman, kediaman PM dulu, memang tiap-tiap 2-3 hari ada rombongan orang ramai datang. Jadi saya tengah main toy tu dekat luar tu, lepas tu ada rombongan orang datang. Jadi constant lah, you live in the public eye always. Faham. Datuk Seri, kita nak beralih ke selepas era Datuk Seri zaman belajar. Saya buka tadi buku tadi ni, dekat chapter 2. Chapter 2 sangat mengejutkan. Okey. Ini saya rephrase balik Aku dilemparkan sebuah buku. Maksudnya Datuk Seri pernah kerja dahulu dan bos Datuk Seri baling buku kat dia. Okey. Okey, tapi itu dah membuka satu macam orang kata, wow, okey. Kenapa? Jadi bila Datuk Seri bekerja sebagai seorang banker, adakah Datuk Seri dah ready? Sebab orang kata banker ni kerjanya berisiko tinggi, stressful. Kenapa Datuk Seri memilih jadi banker? Masa saya balik dari UK, saya tak berapa tahu kerja apa saya nak pilih. Sebab saya belajar ekonomi dan politik, general lah, general degree. Dan bermula saya nak masuk diplomatic service, saya nak masuk Wisma Putra. Okey. Lepas tu abang saya kata, sekarang ni masa tahun 1880
1989. Okey. Dan abang saya kata ini era penswastaan. Era lain era dia. Jadi kalau dia orang fikir kalau you betul-betul nak belajar, nak membangun kerjaya dengan cepat, you baik masuk private sector. Then dia kata pergilah kerja dekat bank, supaya kerja 2-3 tahun kat bank supaya you boleh belajar tentang finance dan ekonomi. Itu sebab saya jadi banker. Nak belajar, bukan really nak jadi banker. Masa tu jadi banker ni kira stepping stone lah, bukan career untuk lama-lama. Masa tu. Selepas saya join tu, kalau kita tengok itu permulaan satu, dia kata golden era of banking lah. Lepas tu banking jadi career yang betul. Saya pun mula nak kerja untuk 3 tahun je. Tapi lepas tu 30 tahun sebagai seorang banker. Terus lama. Lagi lama. Tak jadi pencen sampai 30 tahun. Okey. Tapi Datuk Seri, bila kita buka buku tadi, Datuk Seri dilemparkan buku. Maksudnya bila Datuk Seri balik pulang ke Malaysia, orang sekeliling di banker tak kenal siapa Datuk Seri. Bukan. Saya baling buku oleh bos saya sebab kerja saya kurang bagus lah. Tapi bos saya masa tu memang seorang yang saya pilih menjadi bos saya sebab saya tahu dia hard driver, dia kerja kuat, dia pemimpin yang keras. Saya dah tahu dah. Jadi saya pun fikir bos macam ni lah bagus untuk training saya. Saya memang pilih. Pilih dia. Saya banyak buat interview dan saya terjumpa yang Mr. Wong ni, saya kata dia ni lah sesuai. Sebab saya ni kadang-kadang saya fikir saya pun latar belakang yang boleh orang kata elite atau bangsawan atau small child ke apa dia. Bagus kalau kata ada bos yang keras. Betul. Jadi dia tak kisah. Dia tak kisah bila kerja saya tak bagus, dia buang. Dan masa tu masa first few years tu kita kerja 14-16 jam sehari. Pergi pagi, balik malam. Dan kita agak kompetitif. Jadi orang bila orang sebelah tu tak balik, kita pun tak balik. Faham. Saya tengok juga cerita macam berkenaan dengan Wall Street. Begitulah. Macam itulah. Competing each other, walaupun sebenarnya duduk semeja, kadang-kadang pergi makan sama-sama, tapi nak mengejar spot itu. Walaupun macam dalam satu team dan sebagainya. Betul. Okey. So maksudnya ini adalah ketika penswastaan dan macam financing dah booming dekat dalam Malaysia lah. Maksudnya of course lah memang kena kerja keras lagi sikit kan. Extra daripada sebab baru nak kick start kan, maksudnya baru nak start besar. Tapi yang menjadi orang kata macam nak tahu juga backstory ketika Datuk Seri menjadi deputy CEO di CIMB, Bank Bumiputera pada ketika itu. Tiba-tiba dah dapat jawatan tu, tiba-tiba financial crisis kat Malaysia. Jadi macam mana Datuk menangani masalah tu je lah. Macam kita kan, dah masuk-masuk je kan, tiba-tiba kena cuci pinggan orang lain. Dah cantik flow tiba-tiba financial crisis. Macam masa tu apa dalam fikiran Datuk Seri? Macam alamak. Kita CIMB masa tu agak nasib baik. Sebab masa tu kita belum jadi commercial bank. Kita masa tu CIMB masih sebuah bank specialist. Dia panggil bank perdagangan. Merchant bank masa tu. Jadi bila dan kita pun agak lucky, bertuah sebab kita tak buat banyak pinjaman. Kita tak buat lending. Kita cuma buat beri nasihat kepada syarikat-syarikat. Jadi apabila krisis tu, interest rate naik, currency turun dan lain-lain, CIMB tak berapa affected lah. Patutlah parents saya kerja dari Bank Bumiputera sampai sekarang lah. Alhamdulillah. So the proud CIMB lah. Patutlah diorang macam relax je masa financial crisis. Saya rasanya macam tak ada rasa macam teruk sangat lah. Then now I understand lah. Tapi kemudian Datuk Seri, saya tahu ramai sekarang ni anak-anak muda yang dah menjadi CEO. Dan Datuk Seri punya CV, saya rasa kalau saya buka kat nazirazak.my, dekat bawah sekali, memang ada banyak CEO of the year.
Okey, dalam terma bola sepak, CEO of the year ni macam Ballon d'Or lah. Okey, tak tahu tapi okey. Itulah anugerah pencapaian individu untuk bola sepak yang paling tinggi. Yang paling tinggi. So Datuk Seri dah dapat CEO of the year banyak kali. Kita bila kita buat sesuatu dan kita mendapat orang kata orang menghargai kita tahu apa yang kita buat. Bagi Datuk Seri, bila Datuk Seri mendapat CEO of the year banyak kali, apa sebenarnya rahsia ataupun mungkin cara kerja Datuk Seri yang membuatkan Datuk Seri sentiasa dipilih sebagai CEO of the year? Saya lihat pekerjaan sebagai CEO ni, saya seorang team leader. Team leader, kita yang dapat pingat. Tapi yang cara kita kerja ni kena kerja sebagai satu team. Jadi saya selalu bila tak lupalah bila dapat pengiktirafan sebagai team itu, kita jangan lupalah yang sukses tu kerana team kita. Support system. Support system. Saya pun dari segi nasihat orang lah. Sekarang ni kalau orang kata macam mana nak jadi pemimpin bagus, saya ingat yang pertama sekali kita kena tengok cermin. Kita kena tahu apakah kekuatan kita sebagai individu dan kelemahan kita sebagai individu. Dan kita kena fikir macam mana kita nak menangani kelemahan. Seperti saya jadi CEO masa saya cuma 32 tahun. Kelemahan saya terlalu muda. Memang hot tempered, memang tak sabar. Darah muda lah orang cakap. Darah muda. Jadi yang pentingnya saya surround saya dengan orang tua sikit. Orang yang lebih sabar, lebih memikir. Itu yang cara saya menangani darah muda. Dan lain-lain lah. Kita kena fikirlah apa yang kita bagus. Macam kita bagus accounting, tapi kita tak apa bagus human resource. Dan yang penting kita ada ketua human resource yang bagus. Okey, maksudnya dah tahu dah setiap cabang-cabang kerja itu perlu diisi ada strength. Kena ada strength lah setiap pillar. Kita individu. Kita ada kekuatan, ada kelemahan. Betul. The most powerful employee dari dulu saya kata is the one that knows his or her own weakness. Yang penting tahu kelemahan seseorang diri sendiri. Yalah, kalau kita pun dekat Astro pun kita alhamdulillah lah dikelilingi oleh pemimpin. Bos saya pun, saya tadi pun satu lift dengan Mr. Henry Tan pun rasa macam tak kekok sangat. Sebab ialah macam all this while apa yang kita pandang adalah strength. Biasanya strength kan, tapi kita lupa weakness kan. We need to address our weakness juga kan. Adakah itu macam ada satu culture dekat macam Malaysian young entrepreneurs? Maksudnya they only like macam focus on their strength instead of macam addressing their weakness. But ini bukan Malaysian saja, di serata dunia. Human instinct is to selalu fikir you punya strength lah. And then sembunyi you punya weakness. Yang lebih powerful, kita kena menangani weakness tu dengan buat team. Dan kita juga fikir dari segi kepelbagaian. Betul. Bila kita buat team tu, kalau kita kena ada team yang ada gender diversity, ada age diversity, background diversity, itu yang team yang kuat. Saya selalu marah saya punya manager dulu banyak. Sebab saya tengok I tengok you punya team tu semua orang rupa macam you, cakap macam you, suka makan macam you, mbak benda. Mbak benda, there's no diversity kan. Yelah, kita pun hidup di bumi yang pelbagai kaum di Malaysia ni. Jadi kita boleh tahu setiap kaum tu sebenarnya ada strength yang tersendiri yang kita kadang-kadang bila terlepas pandang. Betul. Kan? Jadi Datuk Seri ada tak dream team Datuk masa masuk CMB tu? Datuk dah I dah assemble my best team. Dan siapa Datuk Seri punya best team? Dream team tu. Memanglah saya dari bila saya tahu saya nak jadi CEO dulu, saya pergi kebetulan ambil cuti di London 5 bulan, dan saya buat plan siapa saya nak cari menjadikan tim saya. Pilih dari internal dan external. Itu penting. Leader is the captain, the team captain.
only as good as the team. Maksud 5 bulan tu Datuk Seri buat transfer window lah. Transfer window. Pergi scout orang lain punya. Kaki bola. Ya, dia memang kaki bola. Balik bola. Taklah bagi orang faham, tahap terma tu. Jadi bila Datuk Seri bila dia dah menjadi seorang CEO yang berjaya, kemudian tiba-tiba kita dapat tahu yang Datuk Seri juga mengidap sakit prostate cancer. Prostate cancer. Kan sebelum ini Datuk Seri juga dah pernah datang ke Astro juga untuk apa tu, Yes We Can, #Yes. Only Man Can. Sorry. Yes, we can. Barack Obama. Salah. Only Man Can. Jadi Datuk Seri boleh tak cerita macam mana? Sebab saya pun bila kita pun ada berborak dengan Dr. Josh Lee. Dan bila dia cerita tentang prostate cancer, saya sebagai seorang lelaki pun, walaupun kita dalam sesi itu bergelak ketawa, tapi dalam sudut benak hati macam kalaulah aku yang kena macam mana. Tapi dari susul galur cerita Datuk Seri, macam mana Datuk Seri dapat tahu Datuk Seri mengidap prostate cancer? Yang menakutkan, saya sangat bertuah sebab saya discover dia by accident. Sebab saya nak beli produk insurans. Okey. Lepas tu bila bank kata nak beli produk ni, you kena ambil medical test. Bila ambil medical test tu, itu yang terjumpa. And apabila doktor terjumpa tu, dia orang buat analisa lebih. Dia orang kata benda ni sangat agresif. Kalau you tak potong sekarang, maybe 3-4 bulan dia dah spread. Oh, okey. Kalau you dapat potong sekarang, survival rate 90%. Kalau dah spread, survival rate 20%. Jadi saya sangat bertuah. Maksudnya dia jadi dalam keadaan yang singkat lah. Maksudnya Datuk Seri dapat tahu terus ni. Tengah buat operation, potong. Okey. Jadi prostate cancer ni, cancer memang ada banyak betul. cabang dia lah. Prostate cancer ni orang kata kalau you nak pilih cancer satu, kalau you boleh pilih cancer satu, orang lelaki lah. You tak boleh pilih. Kalau you kena pilih cancer satu, you pilih prostate cancer. Sebab kalau you dapat ni, survival rate tinggi kalau you discover cepat. Sebab macam setahu siapa dia tak ada simptom, maksudnya tak ada simptom langsung. Tak ada simptom langsung. Rasa bila buang air tu rasa macam okey je kan, macam sihat je, tak ada apa-apa. Saya itu yang saya yang menakutkan sebab tak ada simptom langsung. Dan akhirnya tiba-tiba bila dia dah jumpa tu, dia kata sangat agresif. 3-4 bulan dah spread. Jadi untuk orang lelaki, kalau lebih dari 50 tahun, patutlah buat test tiap-tiap tahun. Check kalau ada cancer marker dia lah. Oh, ada cancer marker dia. Kita buat blood test je. Itu yang makin risau tu sebenarnya. Bila penyakit macam ni, Datuk Seri juga advocate tentang kempen tersebut kan. Apa dia? Only man can. Tapi woman cannot. Woman lain lah ceritanya. Tapi Datuk Seri, bila saya dah digelar sebagai kaki bola tadi. Okey lah Datuk Seri, saya tanya nak sembang-sembang kosong je. Datuk Seri, kita tahu kan Chelsea kan tengah tak ada owner. Tak ada owner dia sebab ada isu dengan Russia punya Ukraine tu lah. Okey. Tapi baru-baru ni lah sekarang tak ada owner. Okey. Let's say lah Datuk Seri tiba-tiba jadi owner Chelsea. Apa benda pertama yang Datuk Seri nak buat? Yang benda pertama, jangan jual Tony Rudiger. Nak pergi Real Madrid kan? Yalah, kita kena renegotiate lah. Kenapa Datuk nak? Dia sangat penting dari segi defense kita. Okey. Selain itu Datuk, dari segi pengurusan nak tukar manager ke? Tak boleh tukar. Kita ada best manager in the world. Best manager tak ada isu. Dia memang best manager. Dia selalu kalau kena enlighten siapa sebab tak tahu. Selalu memang akan fans dia akan fans Liverpool akan cakap manager dia paling best. Dia ada ego tersendiri lah. Kita faham jugalah. Dan Datuk Seri dah pergi Chelsea dah banyak kali tengok bola. Banyak kali. Siapa pemain terbaik yang sekarang Chelsea ada bagi Datuk Seri? Dulu Eden Hazard lah. Tapi itulah sayangnya. Dia dah tak ada dah. Sekarang ni saya suka Kovacic. Yes, betul. Mateo Kovacic. Dia underrated sikit kan? Underrated. Maksudnya orang dia tak ada dapat limelight sangat. Dia tak seperti macam yang front three, tapi
Tapi bola tu macam melekat kat kaki dia. Betul. Saya pun Bola tu pergi dekat dia, bukan dia pergi kat bola. Sebab saya pun pernah Liverpool. Bila jumpa Chelsea memang Kovacic paling yang kita risau sekali. Sebab dia kalau dia boleh potong anytime pula. Okey, dah nampak macam tak faham dah tu. Nampak tak faham. Okey, kita tukar topik Tak apa, jalan je, tak apa. Tapi okey, let's say Datuk Seri sebagai owner lagi Masih lagi sebagai owner. owner Chelsea, Datuk ada unlimited fund. Datuk nak beli siapa? Datuk Seri nak beli siapa pemain bola untuk masuk ke pasukan Chelsea? Untuk Chelsea kita kena beli Haaland lah. Sebab kita punya strike force sekarang agak lemah. Betul. Ya, Lukaku ni macam Lukaku tu Kaku lah. Dah banyak drama kan. Tiba-tiba Kaku lah. banyak pergi press conference cakap tak suka kat Chelsea. Oh banyak drama. banyak drama main bola ni. Bola ni pun banyak drama. Oh, banyak drama sebab banyak prima donna. Oh, okey. Bila gaji dah mahal, main sambil lewa. Marahlah orang. Tapi kita nak pergi ke buku pula. Cukuplah pasal bola sepak tadi. Kita nak santai-santai dulu lah. Okey. Datuk Seri dalam buku ni, Datuk Seri ada cakap, saya dah baca dah dalam ada press statement dekat surat khabar, dia mengatakan buku-buku ini ada mengisahkan tentang beberapa pilihan-pilihan sukar yang Datuk Seri kena buat. Boleh tak berikan sedikit tips-tips apakah pilihan-pilihan itu supaya orang nak beli kan, tengok okey nak tahu lebih lanjut cerita yang Datuk Seri tulis dalam buku ni. Ya, saya cerita tentang kerjaya saya dan di masa kerjaya yang panjang ni tentulah ada kena buat pilihan yang agak sukar. Saya ingat dari tahun 1998 saya dengan bos saya masa tu Tan Sri Makno Yusof, kita terpaksa pilih di antara jawatan atau mengikut prinsip. Okey. Ada cerita dalam tu. Oh, ada cerita. Alamak. Dia tak sabar tau macam nak tahu juga. Lepas tu dalam semasa krisis 1MDB, saya pun kena pilih lah kesetiaan kepada abang saya dan juga kesetiaan kepada prinsip dan legasi Tun Razak lah. Itu kira pilihan yang agak sukar. Dan semua jawapan tersebut ada dalam buku ini. Semua jawapan ada dalam buku. Memang kena beli buku Kena ni beli nama. Kena beli lah ni. Tak, saya pun nak Nanti beli. kita kena belajar. Lepas ni kita kena belajar dengan Dr. Seri macam nak beli online. Dan buku di bahasa Malaysia ni harga dia setengah harga bahasa Inggeris ya. okey. RM49 kan. Ya. Kalau beli online rasanya lagi murah. Lagi murah. Patutlah Promo code Ya. patutlah Datuk Seri suruh beli online. Kalau beli online lah murah lagi. Okey. Jadi tiap-tiap kali tiap-tiap buku dibeli saya rugi duit. tapi saya sebagai Tapi seorang tak yang apa. suka buku jugalah kadang-kadang kan. Buku saya rasa adalah satu benda yang sacred. Kalau contoh kalau diberi pilihan sama ada e-book ataupun buku fizikal, saya lebih suka fizikal. Ya. Betul. Kerana fizikal ni boleh bertahan sehingga, maksudnya tidak boleh diubah. Kalau di internet, kalau kita duk hack, Betul. boleh ubah sesuatu fakta. Tapi dalam buku tak boleh buat apa dah. Buku ada nilai sentimental sendiri. Dia dah termaktub. Dia dah termaktub dengan penulisannya. Tapi tadi speaking of macam Datuk Seri cakap pasal legacy Tun Razak, apa 3 legacy yang macam you hope you can see among Malaysians nowadays? Dalam buku ni saya cerita tentang legasi Tun Razak ada 2. Okey. Dari segi yang tersurat dan tersirat. Okey. Yang pentingnya kita fahami yang tersurat seperti institusi yang dia bina. Sebab polisi-polisi dia itu dia buat kerana benda-benda tu sesuai untuk zaman dia. Jadi yang lebih penting ialah yang tersirat. Dia punya nilai-nilai dia, cara-cara dia itu yang lebih penting untuk kita dan orang muda. Kalau kita fikir dari segi ini, 3 yang paling penting saya ingat, pertama dia dari segi misi dia. Dia memang nak membina satu negara dan satu bangsa Malaysia. Kalau kita tengok sejarah Tun Razak, masa dia student lagi, dia ketua Kesatuan Melayu UK. Okey. Tapi dia juga jadi founder
Malayan Forum yang membuka pintu kepada orang bukan Melayu. Dan dia pun banyak cakap dengan kawan-kawan dia Melayu, you mesti join kedua-dua. Sebab Malaysia ni kalau nak merdeka, kena merdeka dengan orang bukan Melayu juga. Yang keduanya dari segi dia seorang peguam. Jadi bila dia buat keputusan, dia selalu buat analisis dan dia cari bukti. Okey. Kita kalau yang penting ni, kalau kita nak buat decision, jangan emotional sangat. Buat decision mengikut bukti yang benar. Dan mengikut masa depan yang kita boleh lihat, bukan masa depan yang kita nak. Itu boleh jadi lain. Apa yang betulnya masa depan kita? Kalau inilah isu-isu masa depan, kita kena buat keputusan untuk prepare for that future. Okey. Bukan future sebagai kita nak. Untuk cucu cicit kita. Dan yang ketiga, saya agak dari segi personality dia ni confident. Dia confident kepada kebolehan diri. Tetapi dia suka bertanya orang lain. Dia suka membina tim untuk diri sendiri. Kalau kita tengok di tahun 1969 apabila dia jadi ketua NOC dan bakal Perdana Menteri, decision keputusan pertama dia ialah siapa nak jadi timbalan. Dia pilih Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail pernah jadi opponent dia untuk menjadi timbalan Presiden UMNO di tahun 50-an. Jadi kita macam pilih kompetitor. Sebab dia kata kompetitor ni lah yang paling bagus untuk jadi timbalan saya. Kalau kita tengok orang-orang tim dia yang lain tu, semua bukan follower. Tapi dia orang confident diri sendiri. Memang orang yang selalu cakap truth to power. Right? Selalu cakap dengan yang benar. Bukan angkat bos. Cara-cara dia. Dulu masa tu orang muda macam Tun Musa Hitam, Razali Hamzah, Mahathir Mohamad, masa tu orang muda-muda. Tun Razak pilih dia orang. Saya tengok sekarang ni kita punya pemimpin suka pilih orang yang cuma ikut dan tak cakap cerita yang benar. Tak mahu upset the boss. Itu ciri-ciri Tun Razak lah yang saya agak penting untuk orang muda sekarang. Waktu Datuk Seri pun pernah mengikut juga legasi kan. Tun Razak pilih tim orang yang betul lah, macam orang yang tidak mendengar. Personally, I think that's healthy. Dia ada constructive argument bila kita berborak satu perkara. Bukannya yes. So maksudnya idea lebih berkembang dan different opinions will result to macam orang kata something yang lebih padu lah. Betul. Kan? That's good to know. I mean that's something yang macam youngsters kat luar sana patut ni kot. Maksudnya bermula daripada, kalau kita kata simple-simple kan, macam kalau universiti kan ada organisasi yang antara student-student kan. MPP maybe boleh start daripada tu and then boleh kita apply kat tempat kerja dan sebagainya. Kena bermula dari bawah lah. Okay Datuk Seri, kita mungkin dah berada di penghujung podcast ini, tapi sebabkan mungkin kitanya pendengar dan juga penonton nak tahu apakah nasihat Datuk Seri kepada mereka. Ialah sekarang ini dah semakin moden. Ialah sekarang ini anak-anak muda semakin lantang. Betul. Di social media terutama sekali. Mereka ada idea tersendiri dan juga mereka lantang menentang orang kata sesuatu idea yang dilontarkan kepada mereka. Jadi Datuk Seri, apa nasihat Datuk Seri kepada mereka di luar sana untuk menjadi bangsa Malaysia yang seperti Datuk Seri cakap tadi, untuk terus berjaya dan membangunkan Malaysia bersama-sama? Kalau kita betul nak jadi satu bangsa Malaysia, kita sebagai individu, saya boleh cakap dalam bahasa Inggeris lah, we must always go against what comes naturally.
Ya, Okey. kita sebagai individu suka orang macam kita, suka orang rupa macam kita, makan macam kita, hang out dengan kita. Tapi itu natural. Tapi human beings are tribal. Itu natural. Tapi kalau kita nak menguatkan negara dengan kepelbagaian, kita kena pilih berganding bau dengan orang yang bukan macam kita. Itu penting insting dia sebagai individu. Kalau kita semua buat tu, insya-Allah lah negara ni akan jadi lebih kuat. Bersatu padu di antara semua jenis. Diversity lah maksudnya, berbeza pendapat semua kan. Dan kat luar nantilah dekat social media pun janganlah berkawan. Tiba marah. Yalah betul. Sebab Betul-betul. Kalau kita nak cari kita punya geng je. sebab kadang-kadang ada argument di berlainan-berlainan tribal. Kerana mereka tidak sefahaman. Apa kata mencari satu sefahaman. kata titik yang duduk bersama-sama dan mencari kata putus. Betul. Itu yang rasanya Datuk Seri Betul. nak memperjuangkan. Memperjuangkan. Betul-betul. Dan kalau baca buku ni, satu lagi yang saya nak anak muda ingatkan, kita bila kita hidup ni, kita akan buat bagus dan tak bagus. Betul. Ya, kita Betul. buat yang betul dan kita buat salah. Betul. Semua orang. Betul. Jadi, kalau you tengok orang buat salah, janganlah maki sangat. Yalah. Ya. Ini dah Janganlah tidak bermaafan. Betul. Dia dah terbiasa sangat buat salah je Sebab macam kita sendiri pun akan buat tak betul. Betul. Ya. It's And human then nature. kalau saya tengok social media sekarang, ada orang buat salah sikit pun orang tu makilah inilah itu. Really. And social media ni bahaya sebab saya suka social media. Saya cuma baca blog-blog apabila saya tahu siapa yang tulis tu. Okey, Saya tak faham. suka baca yang komen anonymous ni. Saya tak suka. Siapa tadi belakang tabir kan. Kalau saya ingat, kalau anonymous ni boleh jadi dia pun projek menjadi orang lain. Kita tak tahu Betul. kan. Yes, betul. And saya cakap freedom of speech. Apa makna dia? Bila kita tengok sistem di Britain dulu, freedom of speech makna you boleh pergi ke Hyde Park tu, letak kotak situ, Hyde Park corner tu, you diri situ, you nak cakap apa you nak cakap. Ya, nobody can stop you. Tapi I tahu it's you. Okey, faham. Faham. Social media ni I cakap, I maki you, I tulis tu anonymous. Oh, betul juga Betul juga. Point of view itu That's betul. not freedom of speech. Yes. Betul. Yeah, that's freedom to do anything not in your name. Tak berpegang pada nama It's lah. abuse lah sekarang ni kan. Orang buat fake account lah, just to spread hate. Kadang-kadang tak ada apa pun sebenarnya, tapi macam demi cloud, demi likes, demi orang yang supporting statement sanggup macam tu, buat macam Tapi tu. jika anda nak bertanya soalan kepada Datuk Seri, boleh. Kalau pergi dekat nazirrazak.my, ada boleh tanya soalan kan Datuk Seri? I selalu jawab. Memang orang bukan orang Datuk Seri yang jawab kan Datuk Seri sendiri jawab. Tengok. Pergi tanya sendiri. Nak tanya apa-apa, anything you want to ask, boleh tanya kat situ. Jadi kita berada di penghujung podcast ini. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih banyak sebab sudi berkongsi dengan kami. Jangan lupa juga untuk dapatkan buku di sebalik nama Nazir Razak. Buku ini ada banyak jawapan-jawapan tentang keputusan-keputusan penting dalam hidup Datuk Seri. Yang penting beli online. Jangan cari kat kedai. Datuk Seri ada kata-kata akhir untuk mereka-mereka luar sana yang mungkin youngster kepada semua Malaysian lah. Ya, I cuma itulah. I harap boleh baca buku I lebih seorang pun yang dapat pelajaran yang bagus, membaiki kerjaya atau membaiki individu sebagai manusia pun I dah happy lah. Kira mission accomplished lah. InsyaAllah. Jadi jangan lupa untuk tonton kami di Podcast Tinker di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Shock, dan juga boleh tengok kami di YouTube channel dengan namanya Podcast Tinker. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Datuk Seri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Lupa lah cakap masa Lupa raya. nak sembang masa raya. Selamat Hari Raya. Kena minta maaf banyak. Betul. Nanti kita orang kita akan personally minta maaf. Nantilah. Nanti Datuk dah tahu nanti apa yang kita nak minta maaf. Alright, jadi terima kasih terima kasih banyak-banyak sebab hadir dan bersama-sama dengan kami berkongsi tentang buku dan juga Datuk Seri sendiri personally. Jadi kita jumpalah nanti minggu depan. Bye-bye.